Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, sekali lagi saya ingin membawakan satu lagi perkara yang amat mengejutkan kita. Apabila dikatakan ya, YB Rafizi Ramli sabotas YB Tengku Zafrul. Benarkah semua ini atau hanya mainan fitnah yang sedang dilakukan oleh walaun-walauntit, geng-geng penfitnah daripada pembangkang sahabat-sahabat semua? Jadi hari ini saya membawakan anda ya pencerahan daripada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan isu ini yang turut ya mengaitkan Mahathir Mohamad ya dalam satu kenyataannya. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton bersama pencerahan daripada YB Rafizi Ramli sendiri. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton video ini. Pelaburan asing, ni Rafizi sabotaj Tengku Zafrul ke? Setiap kali ada pengumuman mengenai jumlah pelaburan asing atau FDI yang masuk ke Malaysia, media sosial akan kecoh. Ada yang kata banyak pengumuman tetapi tiada apa yang berlaku. Ada yang menuduh kerajaan menipu dan memanipulasi data dengan membandingkan angka-angka pelaburan yang berbeza yang diterbitkan oleh MITI dan juga DOSM. Contohnya bagi tahun 2023, MITI mengumumkan jumlah FDI yang diluluskan adalah 188 bilion ringgit. Sedangkan statistik FDI yang dilaporkan oleh Jabatan Statistik ataupun DOSM hanyalah 40 bilion ringgit sahaja. Siapa yang betul ni? Ni Rafizi sabotaj Tengku Zafrul ke? Sebenarnya, angka-angka FDI yang dilaporkan oleh MITI dan DOSM itu merujuk kepada dua perkara yang berlainan. MITI melalui MIDA ataupun Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia bertanggungjawab meluluskan permohonan-permohonan pelaburan asing di negara ini. Pelabur perlu mendapatkan kelulusan MIDA sebelum melabur untuk mendapatkan contohnya lesen mengilang ataupun manufacturing license dan juga untuk mendapat kelayakan insentif-insentif cukai kerajaan. Angka yang diumumkan MIDA oleh itu adalah pelaburan asing yang diluluskan bagi tahun itu. Tetapi pelabur akan mengambil masa untuk membina kilang dan mula beroperasi bergantung kepada pelan perniagaan mereka. Selalunya, pelabur boleh mengambil masa antara 2 hingga 4 tahun untuk mula beroperasi dan modal mereka akan dibawa masuk ke Malaysia secara berperingkat-peringkat. Apabila modal itu dibawa masuk, ia akan memasuki sistem perbankan kita dan mempunyai kesan kepada pelbagai statistik rasmi negara termasuklah contohnya imbangan pembayaran. DOSM pula yang bertanggungjawab mengeluarkan statistik rasmi negara akan melaporkan jumlah FDI yang telah dibawa masuk untuk setiap tahun. Maknanya, angka MITI menunjukkan jumlah keseluruhan FDI yang diluluskan pada tahun itu tetapi akan dilaksanakan dalam beberapa tahun yang akan datang. Dan angka DOSM pula menunjukkan FDI tahunan yang telah masuk bagi projek-projek yang sedang berjalan walaupun ia mungkin telah diluluskan beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya boleh saja semak di ChatGPT untuk mengetahui perbezaan ini tanpa perlu melemparkan fitnah kononnya kerajaan menipu. Ini jawapan ChatGPT yang lebih mudah difahami. Alright, so itu dia sahabat semua pencerahan daripada YB Rafizi Ramli. Jelas dan nyata bahawa kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh setengah individu seperti mana yang dibuat juga oleh Mahathir Mohamad adalah satu penipuan, memanipulasi fakta dan sebagainya. Apakah sebenar tujuan mereka berbuat demikian begini sahabat semua? Adakah mereka cuba untuk menghasut ataupun memecah belahkan hubungan antara
menteri-menteri kabinet ya di dalam negara kita, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini, mungkin itu antara fokus atau tujuan mereka menyebarkan fitnah seperti ini. Karena kita tahu seperti mana yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli, ya, kenyataan MITI dan juga DOSM adalah dua perkara yang berbeza. Ya, dia tidak sama dan sebagainya. Seperti mana pencerahan sebentar tadi yang kita lihat ataupun kita dengar. Jadi jelaslah bahwa ya setengah pihak yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan ini akan mencuba apa sahaja strategi langkah untuk menghuru-harakan kerajaan ini. Jadi sahabat semua, jangan termakan dengan hasutan, dengan fitnah, sebaran berita palsu yang cuba dilakukan oleh geng-geng penfitnah Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik ya pencerahan daripada YB Rafizi Ramli sebentar tadi. Jadi kita harapkan anda jelas ya dengan apa yang berlaku ya, dan juga apa sebenarnya perbezaan antara pengumuman yang dibuat oleh MITI dan juga pengumuman yang dibuat oleh DOSM. Jadi satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan sebelum saya akhiri adalah berkaitan dengan ringgit. Ya, apabila dikatakan ringgit dibuka rendah susulan pengukuhan dolar Amerika Serikat. Adakah ini berita buruk? Tidak, sahabat semua. Sabar. Mari kita baca kenyataan media ini. Jadi ringgit memulakan urus niaga Khamis dengan lebih rendah berbanding dolar Amerika Serikat yang mengukuh ketika persepsi mengenai potensi pengurangan kadar faedah utama yang lebih agresif kian meredah, kata ahli ekonomi. Bagaimanapun, ini dia. Bagaimanapun ringgit diniagakan meningkat berbanding mata wang utama lain pada pagi ini. Jam 8 pagi tadi ringgit diniagakan rendah di paras 4.3285 ke 3390 berbanding dolar Amerika. Dolar Amerika Serikat daripada 4.3270 3325. Jadi pada akhir urus niaga semalam, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, laporan indeks harga pengguna Amerika Serikat menunjukkan inflasi negara maju itu masih ketara, sekaligus menjejaskan harapan melihat pihak Reserve Persekutuan Amerika Serikat melaksanakan pengurangan kadar faedah secara agresif pada minggu depan. Jadi katanya lagi, indeks harga pengguna terus meningkat 0.3% bagi bulan ke bulan pada Ogos yang turut mengatasi unjuran ramai sebanyak 0.2%. Jadi Muhammad Afzal Nizam berkata peningkatan itu juga memaparkan pergerakan secara berterusan daripada 0.1% pada Jun dan 0.2% pada Julai. Jadi sebagian besar keadaan itu disebabkan oleh kadar inflasi lebih tinggi dalam pasaran perumahan, terutamanya berkaitan sewaan perumahan yang menyumbang 26.8% daripada jumlah indeks itu. Jadi ini menunjukkan Federal berkemungkinan tidak melaksanakan pengurangan kadar faedah yang ketara dan membawa kepada hasil perbendaharaan Amerika Serikat jangka pendek yang lebih tinggi, katanya kepada Bernama. Selain itu, nota perbendaharaan Amerika Serikat 2 tahun pula menghasilkan 3.0 mata asas lebih tinggi, manakala indeks dolar menolak 0.05% kepada 101.684 mata. Jadi bersandarkan data itu, dolar Amerika Serikat berkemungkinan mengukuh berbanding mata wang lain dan ringgit dijangka bergerak sekitar RM4.33 hari ini. Dalam sesi awal hari ini, ringgit diniagakan meningkat berbanding euro kepada 4.7657 daripada 4.774, mengukuh berbanding pound Britain ya kepada 5.6435 daripada 5.6623 dan mengukuh berbanding yen Jepun kepada 3.0350 daripada 3.0558. Ringgit bagaimanapun dijangka diniagakan bercampur-campur ya berbanding mata wang ASEAN, iaitu mengukuh berbanding baht Thailand dan semalam meningkat berbanding dolar Amerika Serikat. Namun nota tempatan tu susut berbanding rupiah Indonesia kepada 280.9 daripada 280.8 dan hampir tidak berubah berbanding peso Filipina kepada 7.73 daripada 7.73. Itu antara kenyataan ya daripada pakar ekonomi, sahabat-sahabat semua. Jadi dua perkara yang saya kongsikan tadi ya berkaitan dengan pertama tadi sabotas, katanya YB Rafizi Ramli cuba sabotas Tengku Zafrul.
jelas dan nyata bahwa itu adalah satu fitnah semata-mata. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright No Pod Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.